Assalamualaikum dan salam sejahtera, doktor dan rakan-rakan. Saya daripada kumpulan pemikir akan membentangkan berkenaan tajuk yang kami pilih, iaitu perbandingan sektor dasar negara antara Jerman dan juga China. Saya akan memperkenalkan diri saya dan ahli-ahli kumpulan. Saya Muhammad Raimi Suwadi bin Rosli, nombor metrik 266632. Muhammad Saiful Nizam bin Syafi'i 265991, Anan Tirawid anak lelaki perawat 266520, dan Muhammad Adif bin Haji Abdullah Daud 26642. Saya akan terangkan berkenaan dengan, sebelum tu saya akan beri penjelasan berkenaan dengan pengenalan. Pentadbiran awam ni adalah amalan dan organisasi untuk melaksanakan dan dasar kerajaan. Pentadbiran awam ni dia tidak menentukan dasar, tetapi dia diberi mandat daripada kerajaan. Dalam pentadbiran awam ni juga dia bekerjasama rapat dengan pihak yang berkepentingan seperti penduduk bandar dan firma di dalam industri. Agensi-agensi kerajaan ni biasanya dia mempunyai badan-badan pengawasan bebas yang menyiasat aduan awam dan melaksanakan pemantauan audit. Oleh yang demikian, kita sedia maklum bahawa setiap tahun mana-mana jabatan ataupun mana-mana firma akan dibuat audit tahunan. Selain itu, untuk pihak polis terdapat Suruhanjaya Integriti Aduan Awam. Siap yang mana integriti Suruhanjaya tersebut ditubuhkan untuk terima aduan-aduan daripada pengadu yang membuat laporan polis. Seterusnya saya akan bentangkan berkenaan dengan dua negara yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu Jerman dan juga China. Terlebih dahulu saya akan terangkan pengenalan daripada negara Jerman. Jerman ni dia merupakan sebuah republik persekutuan yang demokratik yang terdiri daripada 16 negeri. Kuasa dia pula diagihkan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Di peringkat persekutuan ni, dia perlembagaan Jerman membahagikan kuasa antara cabang eksekutif. Pegawai yang paling berkuasa ialah kaunselor persekutuan yang bertindak sebagai ketua negara. Sebagai tambahan kepada kaunselor kerajaan ini, dia memilih presiden persekutuan yang bertindak dalam kapasiti upacara. Badan tertinggi dalam cabang perundangan ialah dua dewan parlimen, iaitu Bundestag dan Bundesrat. Bundestag ni ialah perhimpunan persekutuan, manakala Bundesrat adalah majlis persekutuan. Kuasa-kuasa kehakiman di Jerman ni dia dilaksanakan oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Länder dan Bundesgericht. Untuk Bundestag pula, dia lebih berkuasa daripada Bundesrat dan hanya memerlukan persetujuan yang terakhir untuk cadangan perundangan dengan hasil yang dikongsi oleh kerajaan persekutuan, negeri dan pengenaan tanggungjawab ke atas negeri. Tetapi dalam amalan persetujuan Bundesrat dalam proses perundangan persekutuan ini selalunya perlu dilaksanakan oleh agensi negeri dan tempatan. Sekiranya berlaku perselisihan faham antara Bundestag dan Bundesrat, mana-mana pihak ni dia boleh merayu kepada jawatan kuasa pengantaraan, sebuah badan seperti jawatan kuasa persidangan, yang mana jawatan kuasa ni dia terdiri daripada 16 Bundesrat dan 16 ahli Bundestag untuk mencari kompromi. Untuk Jerman ni dia mempunyai mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan ni adalah mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan ni pula dia terdiri daripada 5 ketua hierarki undang-undang. Yang pertama adalah Mahkamah Keadilan Persekutuan, Mahkamah Pentadbiran Persekutuan, Mahkamah Buruh Persekutuan, Mahkamah Sosial Persekutuan dan Mahkamah Cukai Persekutuan. Jerman ni juga dia mempunyai mahkamah negeri, yang mana mahkamah negeri ni adalah untuk mahkamah perbicaraan dan juga mengetuai rayuan di negeri awal.
So, dia dibahagikan kepada dua panel yang masing-masing terdiri daripada 8 hakim. Dua panel tu dia mempunyai 8 hakim. Dan panel pertama dia mempertimbangkan kes-kes berkaitan hak asasi, manakala senat yang lain menyelesaikan pertikaian perlembagaan. Okey, seterusnya saya akan pass kepada saya punya klik untuk jelaskan berkenaan dengan isu penting yang boleh menjejaskan negara Jerman. Seterusnya adalah isu penting yang boleh menjejaskan negara Jerman. Sistem demokrasi Jerman tidak akan maju jika ia tidak dapat mengatasi jurang timur baratnya yang sudah mencapai tempoh 32 tahun. Sistem berpusat Jerman Timur terdiri daripada negeri-negeri timur pada mulanya ditadbir oleh Kesatuan Soviet. Negeri-negeri ini menjadi komunis Jerman Timur, secara rasmi dipanggil Republik Demokratik Jerman ataupun GDR. Negeri-negeri persekutuan ialah ditubuhkan oleh undang-undang di sana pada tahun 1945 atas peringkat pentadbiran tentera Soviet. Tetapi ini secara de facto dimasukkan oleh GDR pada tahun 1952. Untuk mewujudkan struktur pentadbiran sosialistis, negeri terpaksa menjerah kuasa mereka kepada pentadbiran daerah. Sistem persekutuan di barat, di Jerman Barat, bekas Republik Persekutuan Jerman, bapa pengasas berminat untuk mengelakkan penumpuan kuasa sepenuhnya di tangan mana-mana kerajaan pusat. Dengan Basic Law, perlembagaan Jerman telah ditandatangani di Bonn pada tahun 1949. Majlis Parlimen amat mementingkan melindungi dan menjamin hak negara. Selepas penyatuan semula pada tahun 1990. Seterusnya saya akan teruskan dengan isu penting yang boleh menjejaskan negara Jerman. Antaranya adalah aliran perdana politik mungkin merungut tentang kemusatan keahlian di bekas Jerman Barat, tetapi mereka tidak pernah berjaya bertapak sebenarnya dalam Länder baru. Memenangkan dua parti paling popular di negeri-negeri timur, di Liki dan alternatif Fudeulen tidak akan menjadi sebahagian daripada mana-mana pakatan yang memerintah dalam masa terdekat. Rakyat di timur akan teruskan membenci perasaan mereka sebagai orang kedua warga kelas. Para saintis politik di Jerman dan di tempat lain telah menunjuk bahawa parti politik tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya kenderaan untuk menyertai rakyat walaupun di barat. Walau bagaimanapun, tidak ada bentuk perwakilan lain yang menggantikannya. Memang benar bahawa tidak ada kekurangan penyertaan tidak rasmi rakyat akan umbi. Terdapat juga hanya satu contoh jelas kerajaan yang telah memperkenalkan menteri khas untuk penglibatan rakyat dan masyarakat sivil. Kerajaan hijau di negeri Baden-Württemberg. Oleh itu, kerajaan baru Jerman harus prihatin dengan segala perintis kaedah alternatif untuk melibatkan rakyat dengan tumpuan kepada timur. Saya akan teruskan menerangkan tentang pentadbiran di negara China. Di negara China atau secara rasminya Republik Rakyat China merupakan sebuah negara di Asia Timur yang mempunyai paling ramai penduduk di dunia. Dengan populasi lebih daripada 1.4 bilion orang, kadar pertumbuhan penduduk China hanya 0.03%, menduduki tempat ke-159 di dunia. China menyangkau 5 zon waktu geografi dan bersepadan dengan 14 negara. Yang kedua paling banyak daripada mana-mana negara di dunia selepas Rusia. Meliputi kawasan seluas kira-kira 19.6 juta kilometer persegi. Ia adalah negara ketiga atau keempat terbesar di dunia. Negara ini terdiri daripada 23 wilayah, 5 wilayah autonomi, 4 majlis perbendaharaan dan 2 wilayah pentadbiran khas di Hong Kong dan di Macau. Perlembagaan China menyatakan bahawa Republik Rakyat China adalah sebuah negara sosialis di bawah pemerintahan diktator demokrasi rakyat menggunakan prinsip sentralisme demokratik yang dipimpin oleh kelas pekerja dan berdasarkan Pakatan Pekerja dan Petani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang negara China. Dewan Negara
juga dirujuk sebagai kerajaan rakyat pusat adalah Badan Eksekutif China yang diketuai oleh Perdana Menteri China. Selain Perdana Menteri, Dewan Negara mempunyai bilangan naib Perdana Menteri yang berubah-ubah. 5 ahli majlis negeri, protokol yang sama dengan naib Perdana Menteri tetapi dengan portfolio yang lebih kecil. Okey, Setiausaha Agung dan 26 menteri dan ketua jabatan peringkat kabinet yang lain, ia terdiri daripada kementerian dan agensi dengan portfolio tertentu. Majlis negeri membentangkan kebanyakan inisiatif kepada MPCSC untuk dipertimbangkan selepas pengesahan sebelum ini oleh Jawatankuasa Tetap Politburo Parti Komunis Cina yang diketuai oleh Setiausaha Agung Parti Komunis Cina. NPC secara amnya meluluskan dasar majlis negeri walaupun kadang-kala akan memaksa semakan dalam undang-undang yang dicadangkan. Okey, seterusnya, Badan Kehakiman Cina melaksanakan fungsi pendakwaan dan mahkamah. Mahkamah Cina diawasi oleh Mahkamah Agung Rakyat SPC yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara, Prokuratorat Rakyat Tertinggi SPP bertanggungjawab untuk pendakwaan dan menyelia prokurasi di peringkat wilayah dan daerah pada kedudukan pentadbiran yang sama dengan SPC dan SPP. Suruhanjaya Penyelia Negara NSC telah ditubuhkan pada tahun 2018 untuk menyiasat rasuah dalam Parti Komunis Cina dan badan negeri. Seterusnya, pemimpin kerajaan pusat mesti dalam amalan membina konsensus untuk dasar baharu di kalangan ahli parti. Pemimpin tempatan dan wilayah, ahli bukan parti yang berpengaruh dan penduduk secara keseluruhannya. Walau bagaimanapun, kawalan sering dikekalkan ke atas kumpulan yang lebih besar melalui kawalan maklumat. Parti Komunis Cina yang menganggap Cina berada di peringkat awal sosialisme. Ramai pemerhati Cina dan asing melihat Republik Rakyat Cina PRC sebagai dalam peralihan daripada sistem pemilikan awam kepada sistem di mana pemilik persendirian memainkan peranan yang semakin penting. Penswastaan, perumahan dan meningkatkan kebebasan untuk membuat pilihan mengenai pendidikan dan pekerjaan telah melemahkan sistem unit kerja yang pernah menjadi sel asas kawalan Parti Komunis ke atas masyarakat. Kepelbagaian sosial, budaya dan ekonomi Cina yang luas telah menyebabkan kepelbagaian dalam dasar yang digunakan di peringkat tempatan dan serantau. Isu penting yang boleh menjejaskan negara China antaranya didorong oleh agenda politik Presiden China Xi Jinping memberi keutamaan dalam melaksanakan pembaharuan. Ianya bukanlah untuk meningkatkan autonomi kehakiman tetapi untuk menyatukan kuasa Parti Komunis China PKC dengan melaksanakan sistem kawalan ketat ke atas pelbagai aspek masyarakat China termasuk pelaksanaan undang-undang. Ia selari dengan gelombang tindakan keras terhadap pegawai awam yang korup, peguam aktivis dan jenayah terancang sepanjang tahun 2010-an. Baru-baru ini, kempen pemutulan menyeluruh terhadap rasuah kehakiman dan pelanggaran disiplin lain sedang meningkat melalui Mahkamah China termasuk institusi politik perundangan yang lain. Pembaharuan kehakiman China hanya mencapai keputusan yang terhad dalam meningkatkan autonomi kehakiman. Walaupun reformasi kaki tangan mahkamah berjaya memusatkan kuasa untuk melantik hakim barisan hadapan, pegawai parti tempatan dan jabatan organisasi PKC mengekalkan pengaruh yang besar terhadap pelantikan presiden dan naib presiden mahkamah. Isu penting yang boleh menjejaskan negara China antaranya pembaharuan kewangan masih tidak lengkap kerana banyak mahkamah masih sangat bergantung kepada sokongan kerajaan tempatan untuk operasi harian mereka dan pampasan hakim. Walaupun pergantungan tempatan kepada mahkamah di beberapa kawasan kurang membangun telah dikurangkan,
kebanyakan mahkamah masih memerlukan sokongan kewangan kerajaan tempatan dalam mendapatkan infrastruktur dan kaki tangan sokongan. Pembaharuan kepada accountability kehakiman meningkatkan autonomi hakim serta membolehkan hakim barisan hadapan memutuskan kebanyakan kes tanpa mendapat kelulusan daripada pemimpin mahkamah atau jawatan kuasa adjudikasi. Pembaharuan itu memberikan sedikit perlindungan kepada hakim barisan hadapan daripada pengaruh luar. Selain itu, keberkesanan terhadap pembaharuan kehakiman akhirnya adalah hasil daripada asas ideologi sistem perundangan China yang berkekalan, yang diwujudkan oleh kawalan parti dan mengekalkan ketenteraman. Ini paling baik digambarkan oleh kempen pembetulan undang-undang politik baru-baru ini di mana semua hakim mesti menerima pendidikan politik dan berisiko kehilangan pekerjaan jika dituduh tidak setia dan tidak jujur kepada parti. Sifat authoritarian mahkamah China telah berubah sedikit di bawah Xi. Sebaliknya, kawalan parti yang lebih ketat telah membawa kepada badan kehakiman yang lebih berkuasa, bertujuan untuk mengekalkan ketenteraman sosial dan mengukuhkan pemerintahan negara parti. Dalam kes sivil dan komersial yang kurang politik, kualiti membuat keputusan kehakiman telah bertambah baik, hasil daripada profesionalisme hakim dan pembinaan institusi berterusan sistem perundangan yang merupakan usaha pembaharuan jangka panjang yang bermula sebelum Xi mengambil alih kuasa. Kualiti penghakiman berbeza dengan ketara di bawah wilayah yang berbeza. Mahkamah di bawah bandar dan wilayah yang lebih maju merekrut hakim dengan latihan dan kelayakan yang unggul serta menikmati sokongan kewangan dan pentadbiran yang kukuh daripada kerajaan tempatan. Ini adalah kemewahan yang tidak mampu dimiliki oleh mahkamah di kawasan kurang maju. Malah hakim di kawasan paling mewah di China menghadapi cabaran hebat kerana kes yang terlalu banyak didorong oleh peningkatan aktiviti ekonomi dan sosial. Ini menimbulkan beban berat kepada hakim barisan hadapan dan lebih banyak kerja yang perlu dilaksanakan, biasanya diperhatikan di mahkamah peringkat rendah. Akibatnya beribu-ribu hakim China telah meletak jawatan dalam dekad yang lalu untuk meneruskan kerjaya lain. Kemerosotan hakim pertengahan kerjaya merupakan masalah yang sangat serius bagi kebanyakan mahkamah kerana hakim-hakim ini berada dalam tahun-tahun perdana mereka dalam pengalaman kehakiman barisan hadapan, tetapi sering menghadapi halangan dalam hierarki birokrasi mahkamah China. Kempen pembetulan sistem politik perundangan Xi baru-baru ini mungkin mempercepatkan aliran ini. Rumusan daripada topik tugasan ini iaitu perbandingan sektor dasar negara di antara dua buah negara kuasa besar yang maju, iaitu Jerman di Eropah dan China di Asia Tenggara, dapat disimpulkan di sini bahawa setiap agensi kerajaan mempunyai badan pengawasan bebas yang menyiasat aduan awam dan meletakkan pemantauan dan audit. Agensi sedemikian memerlukan punca kuasa untuk menguatkuasakan accountability. Walaupun Jerman dan China mempunyai ciri yang berbeza, kerjasama strategik peringkat antarabangsa adalah penting untuk mencapai matlamat peralihan tenaga tempatan dan global. Memandangkan kedua-dua negara memilih konsep dan laluan yang berbeza untuk mencapai sasaran peralihan mereka, terdapat peluang besar untuk mereka mengambil pengajaran antara satu sama lain. Jerman dan China memerlukan kerjasama di pelbagai peringkat berbeza dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sekian pembentangan daripada kumpulan pemikir. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih.